Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bersama lagi dengan Cikgu Sabah untuk slot pembelajaran bahasa Melayu kali keempat. Dah bersedia? Baik. Kalau dah bersedia, kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan sambung tema pembelajaran kita dengan tajuk kekeluargaan unit 1. Tajuknya ialah siapa pantas. Okey. Untuk tajuk ini, standard kandungan kita ialah 4.1. Manakala standard pembelajaran kita ialah 4.1.1 dalam kurungan 1. Objektif pengajaran dan pembelajaran bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa. Baik, objektif pembelajaran ni adalah pada akhir sesi pembelajaran ini, cikgu harapkan murid-murid boleh bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa. Untuk pembelajaran pada hari ini, awak boleh buka buku teks awak pada halaman 5 ya, atau muka surat 5. Buku teks bahasa Melayu jilid 1. Tajuknya ialah siapa pantas. Cikgu harap murid-murid dah download ya buku teks digital, link buku teks digital yang cikgu berikan hari tu. Baik, seterusnya kita tengok halaman 5 buku teks bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 ni. Seni bahasa. Ya, kita tengok seni bahasa siapa pantas. Mari kita baca teks ini bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajah terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Demikian tadi kita dah baca teks atau petikan muka surat 5. Baik, murid-murid perasan tak teks ni? Teks yang kita baca ni, font dia atau tulisan dia ada 2 warna yang berbeza ya. Biasanya kita tulis dengan warna hitam. Tapi ada beberapa
frasa atau perkataan yang ditulis dengan menggunakan tulisan yang berwarna merah. Kenapa macam tu? Siapa tahu kenapa macam tu? Kenapa ada warna merah pula? Kenapa tak warna hitam je semua? Sebabnya yang warna merah tu adalah simpulan bahasa. Kalau awak perasan, terdapat beberapa penggunaan simpulan bahasa dalam petikan ini. Yang warna merah tu semuanya simpulan bahasa. Kenapa cikgu nak campur-campur simpulan bahasa ni? Sebab kita nak belajar simpulan bahasa lah. Apa simpulan bahasa ni? Siapa tahu apa dia simpulan bahasa? Kan? Baik. Ini adalah info mengenai simpulan bahasa. Simpulan bahasa sebenarnya adalah salah satu cabang seni bahasa. Bahasa ni, bahasa Melayu ni sangat indah dan berseni. Jadi simpulan bahasa merupakan salah satu cabang seni bahasa. Seni bahasa ini digunakan oleh orang-orang Melayu terutamanya untuk menyampaikan satu-satu mesej atau maksud secara berkias. Orang Melayu ni sifat dia lemah lembut. Jadi kalau dia nak tegur seseorang, dia akan gunakan bahasa kiasan. Jadi ataupun bahasa yang berseni. Jadi simpulan bahasa ini merupakan salah satu seni bahasa yang digunakan oleh orang-orang Melayu untuk menyampaikan sesuatu maksud. Sifatnya halus. Jadi kalau guna simpulan bahasa tu, jadi orang yang mendengar tu tak adalah rasa kecil hati, tak ada terasa hati, sebab teguran itu disampaikan secara berlapik atau berkias, jadi lembut sifatnya. Sekarang mari kita baca info mengenai simpulan bahasa ini. Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada perkataan yang membentuk kata tersebut. Faham tak? Okey, mari cikgu jelaskan kat sini. Simpulan bahasa yang awak akan jumpa biasanya terdiri dari dua patah perkataan. Baik, dua patah perkataan sahaja mempunyai maksud atau makna. Tapi bukan makna yang tersurat. Awak kena faham. Makna yang tersurat ialah makna yang bila kita sebut, kita dah tahu maknanya. Bila kita sebut pensel, kita tahu itu pensel. Kalau kita sebut ayam, kita tahu itu ayam. Kalau kita sebut hati, kita tahu sifatnya hati. Tetapi apabila dikategorikan sebagai seni bahasa, iaitu simpulan bahasa, maknanya bukan lagi makna yang tersurat. Sebaliknya, makna simpulan bahasa adalah makna yang tersirat. Biasanya simpulan bahasa terdiri dari gabungan dua patah perkataan yang memberi makna yang tersirat. Ingat bukan makna tersurat, makna tersirat. Baik, makna ni hanya kita ketahui apabila kita fikir dengan lebih dalam. Baik, inilah bagaimana caranya orang Melayu menyampaikan teguran atau nasihat kepada anak-anak mereka dahulu.
Okey, itu keindahan seni bahasa simpulan bahasa ini. Baik, dari petikan tadi, kalau awak perhatikan, tulisan yang berwarna merah tu ada disenaraikan dalam skrin ini. Ya, dia dah senaraikan kat sini ya. Contohnya simpulan bahasa yang terdapat dalam ni ialah dalam tangan. Dalam tangan bermaksud sudah tentu dapat. Contohnya, okey, kita baca contohnya. Maksud contohnya tadi apa? Untuk dialog yang pertama tadi. Okey, Nabila cakap, wah cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Apakah maksud kemenangan tentu dalam tangan abang? Maksudnya, abang ni dah tentu menang. Macam tu lah. Ya, begitulah caranya cara disampaikan melalui simpulan bahasa. Yang kedua, ada bakat. Okey. Nabila, kamu ada bakat. Maksudnya, Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sangat cantik. Maksudnya, ibunya menyatakan kepada Nabila bahawa Nabila ni ada bakat. Maksudnya Nabila ni ada kebolehan. Sebab dia boleh bina blok plastik menjadi bentuk bangunan yang sangat cantik. Itu kebolehan atau kepakaran dia. Okey, yang ketiga, ambil hati. Ambil hati maksudnya ialah apa tadi? Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Ibu, ayah dan Nasri ni mengambil hati maksudnya lebih kepada memujuk ataupun memberi kata-kata semangat untuk mengembirakan Nabila supaya Nabila berupaya menyiapkan bangunannya. Itu cara kita beri semangat, pujian, rangsangan, cara mengambil hati. Okey, baik, seterusnya hati wajah. Kita mesti berhati wajah. Okey, Nabila berhati wajah untuk menyiapkan bangunan itu. Awak semua mesti berhati wajah belajar melalui PDPR ini. Jangan berputus asa. Mesti berhati wajah baru awak boleh berjaya. Demikianlah maksud hati wajah itu, bersemangat. Jadi awak mesti terus bersemangat. Besar hati. Okey, besar hati bermaksud gembira. Ya, Nabila berasa gembira. Cikgu berasa besar hati sekiranya murid-murid semua buat tugasan yang cikgu beri, menghantar tugasan yang cikgu beri. Cikgu rasa besar hati sekurang-kurangnya cikgu nampak murid-murid berusaha. Ya, cikgu akan rasa gembira, besar hati. Baik, tengok yang seterusnya, air muka. Air muka di sini bermaksud riak wajah seseorang. Kalau awak tengok seseorang yang lain, kita tengok cara dia bercakap, kita tengok diri dia, kita tengok air muka dia. Bila kita tengok air muka dia, riak wajah dia, kita akan tahu bagaimana perasaan seseorang. Gembira ke, tak gembira ke. Kalau air mukanya macam sedih je, murung je, maknanya dia sedang bersedih. Kalau air muka atau riak muka dia macam orang marah, jadi kita jangan dekat lah. Baik, kalau kita tengok air muka orang tu macam dia sedang tersenyum, riak mukanya manis, maknanya orang tu sedang dalam keadaan yang mood yang baik. Masa tu bolehlah kita bersembang atau bertegur sapa, sama ada dengan ibu atau kakak atau ayah. Kalau air muka ayah tu macam
garang je kan, takut kan kita nak tegur. Kalau air muka ibu tu senyum manis, kita boleh dekat-dekat dengan ibu. Begitulah caranya bagaimana air muka ni kita tafsirkan. Jadi yang seterusnya ialah buah hati. Buah hati ni maksudnya kesayangan, orang yang dikasihi. Dalam petikan ini, Nasri dan Nabila ialah buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Maksudnya orang yang disayangi oleh ibu dan bapanya. Itu tadi perbincangan kita mengenai petikan muka surat 5. Okey, kita sebenarnya dah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Baik, slot untuk pelajaran hari ini berakhir di sini. Tapi cikgu suka nak pesan pada awak, belajar rajin-rajin dan jangan lupa buat tugasan yang cikgu beri. Selepas ini cikgu akan hantar link untuk tugasan awak. Jadi cikgu nak awak buat. Mungkin awak lepas tu awak boleh screenshot awak punya markah dan hantar melalui GC kepada cikgu. Ingat ya, setiap tugasan yang cikgu beri, cikgu akan catatkan. Cikgu akan record, cikgu akan dokumentasikan penyertaan awak dalam PDPR ini. Ini sebagai satu token pada cikgu untuk melengkapkan borang transit PBD cikgu ya. Jadi cikgu harap murid-murid jangan berputus asa, terus berusaha, terus belajar dan cikgu doakan awak semua sihat walafiat dan terus gigih belajar walaupun dalam keadaan negara kita dilanda pandemik. Baik, sekian dahulu sehingga bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.